Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa nasarihi wa atba'ihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Nashhadu annaka ya Rasulullah qad balagta risalah wa adaita amanah wa nasahta ummah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dimuliakan lagi dirahmati Allah, tuan-tuan imam, barisan kepimpinan masjid yang diketuai oleh Datuk Pengurusi, Timbalan Pengurusi, khususnya ahli-ahli jawatan kuasa serta pegawai masjid, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat jamaah maghrib yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Marilah sama-sama hadirkan satu perasaan syukur kehadrat Allah Jalla wa Ala di atas limpahan kurnia dan keizinannya bertemu lagi kita di rumah Allah ini untuk melaksanakan solat fardu berjamaah. Mudah-mudahan Allah SWT sentiasa meletakkan sifat Rahman dan Rahimnya itu dengan memberi keberkatan dalam kehidupan kita di atas ketaatan kita dalam melaksanakan perintahnya, dan menghindarkan kita daripada kemudaratan juga di atas ketaatan kita kepadanya. Allah SWT memberi kepada kita keberkatan di dunia dengan kita dapat menjalankan kehidupan dengan sesempurna mungkin, dan di negeri akhirat kelak Allah SWT menghindarkan kita daripada neraka dan juga meletakkan kita di dalam syurga bersama para siddiqin, salihin dan lain-lain, insya-Allah. Selawat dan salam terhadap junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Junjungan mulia telah memperuntukkan sebahagian ataupun keseluruhan hidupnya untuk memastikan agama Islam ini dapat ditegakkan secara sempurna. Dan Allah SWT telah menyempurnakan janjinya kepada Nabi SAW dengan menjadikan Islam ini sampai ke seluruh pelosok dunia, dan Allah mengiktiraf Islam di atas jalan akidah ahli sunnah wal jamaah merupakan Islam yang diterima di sisinya. Selain daripada itu, semuanya ditolak di sisinya, dan tersangatlah rugi mereka yang memilih selain daripada Islam yang diterima itu. Jadi mudah-mudahan Allah SWT sentiasa menjadikan kita berada di atas jalan Islam yang berdasarkan kepada akidah ahli sunnah wal jamaah, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sidang muslimin dan muslimat rahimakumullah taala sekalian, alhamdulillah kita dapat menyambung lagi pengajian kita dalam kitab kita Terhumban ke Kawah Neraka, dan malam ini kita menyambung pengajian kita dalam muka surat 84 di bawah tajuk Makanan dan Pakaian di Neraka. Makanan dan pakaian di neraka. Kalau di syurga Allah SWT menyifatkan walibasuhum min harir, pakaian mereka daripada sutera. Di syurga pakaian kita adalah sutera, kerana di atas dunia kita tidak dibenarkan memakai sutera. Di akhirat kelak, iaitu di syurga, itulah pakaian ahli syurga, insya-Allah. Tetapi pada malam ini kita tidak melihat berkaitan dengan ahli syurga, kita melihat akan pakaian daripada penghuni-penghuni neraka dan juga termasuk makanan mereka. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'na wa iyyakum bi ulumihi fi umuri daraini insyaallah minal aminin. Kata pengarang kita, namun di dalam neraka tidak begitu. Okey, baik. Dia sambung daripada karangan ataupun perenggan yang di atas.
Dia kata contohnya ketika cuaca panas membahang dan kita sedang sangat dahaga serta berpeluh kepanasan, dihidangkan segelas air panas yang baru saja menggelegak. Bolehkah kita menghirup air itu atau menolaknya dengan meminta ganti air yang sejuk, malah yang dicampur ais? Maknanya di dunia orang bagi air panas dalam keadaan kita dahaga, kita boleh tolak, minta ais. Kan? Pergi kedai order teh ais, tiba-tiba tokek bawa mari teh panas, mengamuk kita. Tengah-tengah hari takkan aku nak minum panas, dia kata. Kan? Boleh tukar, tak ada masalah. Kan? Cakap baik-baik pun dengan tokek tu, mungkin dia tersilap, tersalah dengar. Malulah ambil order banyak. Yang jarang salah ni mamak aja. Order lah banyak mana pun, dia tak pernah silap, tulis pun tak. Dia mari kat depan kita. Tapi kalau kita orang Melayu nak tulis. Kalau tidak hak kita minta lain, dia jadi lain. Kan? Tapi nak cerita boleh tukar. Namun di dalam neraka tidak begitu. Dalam neraka tidak begitu. Tak boleh kita bertolak ansur atau berkompromi atau berbincang dengan malaikat. Dia tidak begitu. Sudahlah berada dalam gejolak api besar yang menjulang-julang. Sudahlah berada dalam bakaran api neraka. Diberi pula minuman air yang panas menggelegak. Dahlah duduk di tempat yang panas, kemudian diberi pula air yang panas menggelegak, masuk terus ke dalam tengkuk tanpa boleh ditahan-tahan. Kita main langgah aja macam tu sebab dahaga. Di dunia ini kalau kita minum air yang panas, lidah akan terasa lecur dan pedih. Itu baru sahaja air panas di dunia. Air panas di dalam neraka lebih berganda-ganda kepanasannya dan tidak terbayang apa yang akan berlaku. Inilah tuan-tuan, satu bayangan untuk kita ketika kita berada di neraka. Sekiranya kita berada di neraka kelak. Jadi bila mendapat maklumat-maklumat macam ni, kurang-kurangnya hadirkanlah sedikit keinsafan pada diri kita, kerana kita ni Allah masih bagi lagi pilihan. Setakat ini orang yang hidup di atas dunia ini ada pilihan. Kita boleh pilih wa hadainahun najdain, imma syakura atau kafura, tu kan dalam surah Al-Insan itu Allah masih bagi pilihan kat kita. Tapi kita bayangkan orang yang telah pergi mendahului kita, yang mana mereka sekarang berada dalam satu perjalanan yang sehala. Nasib-nasib lah. Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang duk terbayang masa kita berkawan dengan dia dulu kan. Lah dah tak ada lah. Agak-agak apalah nasib dia sekarang ni, waktu ini berada di sana. Jadi kita ini Allah masih bagi peluang untuk patah balik kalau kita silap, ataupun kita menambah lagi kebaikan yang kita ada. Peluang masih ada, masih terbuka. Jadi kebetulan pula dapat pula maklumat tentang neraka yang kita mengaji malam ni. So dia jadi ceritanya berdouble-double lah, berganda-ganda lah keinsafan yang hadir pada kita. Pertama, kita masih dihidupkan. Yang kedua, kita sudah berada dalam kebaikan. Yang ketiga, dapat pula maklumat tentang api neraka yang Allah SWT sediakan. Ada orang yang masih hidup tahu, tapi maklumat tentang neraka, kedahsyatan neraka dia tak dapat maklumat pula, menyebabkan dia lara dalam kehidupan dia. Ada orang dia masih hidup tapi kehidupan dia hari ini penuh dengan noda dan dosa. Tapi kita ini alhamdulillah hidup, dah buat baik, berada dalam kebaikan, ada jalan kebaikan, kemudian dapat pula maklumat tentang kepanasan dan kedahsyatan neraka. Jadi Allah bagi peluang kepada kita untuk kita berubah, untuk kita meningkatkan amal ibadat kita, kita mengurangkan sedikit sebanyak kesilapan dan dosa kita. Kita ni kadang-kadang ni style kita ni, setengah orang dia suka buat baik. Buat baik dia problem. Tapi dalam masa yang sama yang jahat pun dia lupa payah nak tinggal. Ada setengah orang tu dia tak buat baik, dalam masa yang sama jahat boleh tak buat. Orang tak mari ke masjid, dia kata ustaz memang saya tak pergi masjid, tapi saya kacau orang pun. Kan? Saya memang tak sembahyang, tapi saya tak kacau orang pun. Ada jadi macam tu pula. Kan? Jaranglah kita jumpa. Kalau ada orang tu dahsyatlah, hebatlah dia. Dia buat baik, dia mencegah diri dia melakukan kemungkaran.
Kan? Kemungkaran dalam peringkat kita ni tuan-tuan bukan sampai peringkat berzina, mencuri dan sebagainya. Mungkin dari segi sudut kata-kata kita, lidah kita yang tak bertulang, fitnah, adu domba dan sebagainya. Peringkat-peringkat kita lah, kan? Kalau peringkat orang kayangan tu dia cerita lain pula. Peringkat-peringkat kita ni mungkin sekadar itu je lah kemungkaran yang kita buat. Kita taklah pergi sampai ke peringkat nak berzina, mungkin dah lah, na'udzubillah min zalik lah, kan? Kita sebut kemungkaran itu yang ada pada diri kita yang suka kita buat. Sebab itu kita tengok style manusia ni pelbagai-bagai. Ada orang dia buat baik je, tapi masa yang sama jahat pun boleh tahan. Hak dia nak, hak orang dia tak nak bagi. Hak orang yang dia ambil, dia tak nak bagi balik hak tu. Dia rasa dia baik dah. Ini di antara style manusia di atas dunia ini. Jadi bagi kita tuan-tuan yang dirahmati Allah, apabila kita dapat maklumat tentang neraka ini, sebelum kita pijak kaki kita melangkah ke sana, kita banyak-banyaklah berusaha untuk mengelakkannya. Wa qina azaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Berilah kebaikan di dunia, berilah kebaikan di negeri akhirat, dan jauhkanlah kami ataupun kita ataupun saya ataupun aku daripada azab api neraka. Jadi itulah Allah SWT telah memberi maklumat tentang kedahsyatan neraka ini melalui Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Di dalam Al-Quran juga disebutkan beberapa jenis minuman yang disediakan untuk penghuni neraka. Tuan-tuan, beberapa jenis minuman yang disediakan untuk penghuni neraka. Yang pertama hamim. Hamim bermaksud air yang terdapat di dalam neraka. Kalau kita tengok di dalam syurga, Allah sebut apa? Jannatin tajri min tahtihal anhar. Syurga yang mengalirnya air di dalamnya, atas sungai. Jannatin min asalin musaffai nisyaribin. Dalam syurga juga ada air yang daripada labanin, daripada susu. Min khamrin lazzatin lisyaribin. Air daripada arak, sungai arak yang boleh diminum. Dalam syurga. Jadi dalam neraka pun ada juga air dia, iaitu dipanggil hamim. Tapi ada bezalah. Minum air di dalam syurga dengan minum air di dalam neraka sudah tentu berbeza cita rasanya. Abdullah bin Isa Al-Kharras meriwayatkan daripada Ikrimah bahawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, hamim ialah panas yang membakar. Hamim ialah panas membakar. Abdullah bin Kharras ini tabi'in, Daud bin tabi'in, Ikrimah ini kemungkinan besar Ikrimah ini adalah Ikrimah bin Abu Jahal, juga sahabat ataupun Ikrimah di kalangan tabi'in. Bahawa Ibnu Abbas ini sahabat Rasulullah lah. Abdullah bin Abbas anak sepupu Nabi lah, anak kepada Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu berkata bahawa hamin ialah panas yang membakar. Allah SWT berfirman, yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Mereka terus diseksa berulang-ulang antara api neraka dengan air yang menggelegak yang cukup masak panasnya. Surah Ar-Rahman, surah yang ke-55 ayat yang ke-44. Di dalam neraka, para penghuninya berada di antara api neraka dengan dikelilingi air yang menggelegak. Macam saya katakan tadi, di dalam neraka pun ada air dia. Macam mana dalam syurga Allah sediakan sungai susu, sungai arak, sungai daripada air yang bersih, yang lazat untuk diminum. Tapi dalam neraka pun ada juga, tapi air yang menggelegak. Air yang benar-benar masak itu di kemuncak kepanasannya. Puncak kepanasan. Di dunia air yang kita rebus tu berapa tuan-tuan? 1000 darjah Celsius. Tinggi tu. Tak boleh nak buat apalah. Terkena sikit pun memang menjeritlah kita, air panas. Kan? Panas sungguh. Itu kepanasan maksimum di dunia lah, air. Tapi yang di dalam neraka dia punya berada dikata di puncak kepanasannya.
Kalau kita tengok balik tuan-tuan, kita cuba flashback balik. Ketika di mahsyar, Allah sifatkan kita berada dalam kepanasan seolah-olah matahari sejengkal di kepala. Ulama mentarjihkan maksud sejengkal itu dua. Yang pertama, dikatakan bahawa matahari memang benar-benar sejengkal daripada kepala dia. Satu pendapat. Pendapat yang kedua mengatakan bahawa kepanasan yang kita rasa itu seolah-olah matahari itu berada sejengkal di atas kepala dia. Padahal matahari itu jauh. Kan? Jadi kita ni pun macam itulah kiasan yang kita sebut. Ini dipanggil kiasan majaz. Kiasan daripada nak menunjukkan kedahsyatan mahsyar. Belum lagi kedahsyatan neraka. Baru dalam keadaan kita di mahsyar, tak tahu lagi apakah kesudahan kita. Baik itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita kena ingat bahawa sehebat manapun kita tetap akan pergi, akan mati. Sejarah menceritakan kepada kita manusia-manusia yang hebat sebelum ini. Di antaranya Iskandar the Great ataupun Iskandar Zulkarnain. Hebat manusia dia, tapi pun akan pergi. Siapa lagi? Sultan Salihuddin Al-Ayyubi, Zainuddin Az-Zanki, kan? Semua orang yang hebat-hebat tu, yang mana dunia di bawah tangan mereka, di jajahan takluk mereka, tetapi mereka juga pergi dalam keadaan membawa amal ibadah sahaja. Dalam riwayat kisah Zulkarnain, dikatakan Zulkarnain, dia ni penakluk 2/3 dunia. Dialah yang dikatakan dalam Al-Kahfi itu yang membentengi Ya'juj dan Ma'juj di pergunungan Kaukasus di sebelah Rusia sana tu. Dikatakan dialah yang memagarinya, dan pagar itu dah berlubang dah, tapi dengan zikir kita, dengan takbir kita, dengan tahmid kita, pagar itu tutup balik dengan zikir umat Islam pada tu. Jadi bila umat Islam dah hilang zikir, tawaf pun dah tak ada dah, maka mulalah pagar itu terbuka dan Ya'juj dan Ma'juj perosak bangsa turun. Ini pandanganlah, pandangan ulama. Wallahu ta'ala alam. Ada kata ulama kata dah turun dah pun, dan bangsa pemusnah itu Ya'juj dan Ma'juj ialah bangsa Yahudi. Ini setengah pandangan. Tuan-tuan boleh rujuk kepada kitab tentang berkaitan dengan Dajjal dan Ya'juj dan Ma'juj. Adakah mereka telah berada di bumi ini? Ada diceritakan tentang kisah dia. Tapi saya nak cerita sini, Iskandar Zulkarnain ini penakluk dunia, hebat orang dia. Ketika dia mati, dalam riwayat cerita kata bahawa dia waktu dia sakit tu, dia gering tu, dia kumpulkan semua tabib-tabib, doktor-doktor yang terkenal bersama-sama dengan dia. Waktu dia dah hujung-hujung dah hayat pun, dia rasa dia tak ada macam tak ada harapan dah, dia kumpulkan. Lalu dia perintahkan doktor-doktor pakar tadi semua merawat dia. Siapa yang berjaya menyembuhkan dia, dia kata dia bagi hadiah. Kerana dia orang kaya waktu tu, pemimpin dunia. Tapi seorang pun tak berjaya. Jadi mengisafkan dia bahawa hujung-hujunglah dia tak boleh nak buat apa dah. Doktor yang paling pakar pun tak boleh buat apa dah. Lalu dia wasiatkan kepada menteri dia dua perkara lah. Lepas doktor tadi dia kata, yang pertama dia kata, keluarkan tangan aku daripada keranda itu sebelah, dia kata. Kalau aku mati nanti, tangan aku sebelah keluarkan daripada keranda, supaya rakyat dapat melihat tangan aku tu buat kali terakhir. Yang kedua, taburkan batu permata daripada tempat pembaringan aku ini sampai ke kubur, dia kata. Tujuan dia itu, dia kata, dia nak beritahu kepada rakyat bahawa sehebat-hebat dia itu, tangan dia kosong, apa pun tak ada dia bawa. Tak ada apa dia bawa, jasad sahaja dengan amal ibadat. Yang kedua, batu permata yang begitu banyak yang milik dia itu tak boleh membantu dia. Dia pergi dengan keadaan macam tu. Itulah nak ceritakan bahawa kematian apabila dia menjenguk kita, tak usah duk kata apalah, sehebat mana pun tetap akan pergi. Bila pergi itu, maka kita bersedialah menghadapi apa yang Allah sediakan untuk kita. Nasib kita baik dengan sifat Rahman dan Rahim Allah, dengan ketaatan kita atas dunia, mungkin berbahagialah kita di sana. Nasib kita tak baik tuan-tuan, na'udzubillah min zalik, maka menderitalah kita di sana, dan penderitaan di sana tidak akan ada kesudahan. Penderitaan atas dunia berkesudahan dengan kematian.
penderitaan di alam barzakh dan juga di alam akhirat tidak ada kesudahan, kerana selepas sengsara kita dikubur. Tengok tuan-tuan ya, sengsara kita di sakaratul maut, satu. Sengsara pula kita di dalam kubur, dua. Sengsara kita di mahsyar, tiga. Dan berakhir sengsara kita di api neraka Allah. 4 kesengsaraan tu. Kalau kita baik dalam sengsara, mungkin kita nak sakaratul maut, sakit nak mati, mungkin dalam kubur kita diberi nikmat kubur oleh Allah, raudatan min riyadil jannah. Kemudian mahsyar pula kita pun dapat kenikmatan bersambung pula dengan syurga Allah. Itu saya kata tadi, sekarang ni pilihan masih Allah bagi di tangan kita. Kitalah yang menentukan. Di samping kita berdoa, berusaha, Allah Ta'ala akan menjadikan kita ini sebagai pandangan hambanya yang soleh dan soleh, insyaAllah. Baik, di dalam neraka ulama berbeza pandangan dalam mentafsirkan perkataan an dalam ayat tersebut. Sebahagiannya mengatakan air panas tersebut telah wujud semenjak dahulu sehingga sekarang. Ini biasa tuan-tuan. Khilaf ini berlaku bukan saja bab air ini, tapi bab neraka dan syurga. Adakah dia sudah wujud ataupun belum? Ini pandangan ini tuan-tuan akan jumpa ada 2 pendapat bahagian ulama. Kata ulama, kata setengah kata dah wujud dah neraka dengan syurga, ada kata belum. Mereka berhujah masing-masing lah dengan hujah dia. Sebahagian mengatakan air panas tersebut telah wujud semenjak dahulu hingga sekarang. Sebahagiannya pula berpandangan yang dimaksudkan ialah air tersebut telah mencapai puncak kepanasannya. Kita tidak mampu menggambarkan kepanasan air tersebut. Kata setengah ulama, air itu telah wujud kerana neraka telah wujud. Ada kata dia akan wujud ketika puncak kepanasannya, ketika neraka dibuka, ketika habisnya dunia ini. Orang yang kata itu sebab dia kata Nabi dah naik ke Mi'raj. Nabi tengok neraka dan syurga. Maknanya neraka dan syurga dah ada, dia kata. Ini pandangan lah, kan? Di antaranya Ibnu Juraih pandangan sedemikian. Ada pandangan pula dia kata dah, Nabi naik itu, Nabi diperlihatkan itu ketika dunia dah habis dah. Masa itu masa kiamat sudah. Masa itu dah diberi segala balasan. Bukan masa naik Nabi itu zaman tu, tapi zaman dah dunia dah berakhir, dah zaman kiamat dah pindah kepada alam kiamat sudah. Dia kata macam itulah pandangan. Dan dia berpandangan juga, dia kata syurga dan neraka ini dihamparkan di atas bumi ini. Maknanya bumi kita yang hidup sekarang ini, kita akan hidup lagi sekali, tetapi dalam suasana hari akhirat, hari pembalasan. Karena dia berdasarkan kepada surah An-Nazi'at itu, dia kata dijadikan bumi itu dalam bentuk hamparan. Jadi hamparan itu satu hamparan yang kita duduk sekarang, yang kedua hamparan ketika kita menghadapi hari akhirat kelak. Itu pandangan dua lah. Tapi bagi saya mana-mana pandangan pun kita terima, kerana tugasan kita ialah untuk memastikan kita tidak masuk ke dalam neraka dan kita masuk ke dalam syurga. Jadi kalau kita masuk itu, pintu kita yang pertama ialah barzakh lah, alam kubur. Sebab itu di kubur disebutkan sama ada kita mendapat hufratan min hufrati nira, lubang daripada lubang neraka, ataupun raudatan min riyadil jannah, ataupun jinan, ataupun taman daripada taman-taman syurga. Jadi kalau kita dikubur kita dah selamat, maknanya tanda baiklah, kita akan dapat syurga. Tapi kalau kubur pun tak selamat, maknanya alamat buruklah untuk kita. Baik, kita tidak mampu menggambarkan kepanasan air tersebut. Cukup hanya sekadar kita beriman bahawa Allah Maha berkuasa untuk melakukan apa yang selayaknya. Kita kena beriman, tuan-tuan. Hari ini iman kita benar-benar diuji. Tu yang tadi kan kita setiap kali ada satu buku Fiqh Tayyara yang Jaib keluarkan untuk kita baca. Tuan-tuan baca, kita tengok dalam buku tu orang-orang geng kafir-kafir harbi ni kan suka nak mencari jalan untuk merosakkan kita. Saya pun kadang-kadang fikir juga, tang manalah mereka tak puas hati kat kita ni. Saya selalu sebutkan, tang manalah geng-geng kafir harbi ini kan yang tak puas hati dengan kita. Tang mana silap kita tak kacau dia mereka.
Apa yang terjadi di atas dunia ini mana ada daripada tangan orang Islam, kan? Perang dunia pertama bukan orang Islam yang mencetuskan. Perang dunia kedua, perang dingin, macam-macam lah yang berlaku kerosakan dunia ni. Bahkan Covid ni pun tak tahulah puncanya daripada mana. Tapi masih lagi mereka tak puas hati. Ekonomi bukan kita kontrol, kemajuan dunia bukan kita milik orang Islam. Tapi tak mana mereka tak puas hati dengan orang Islam lagi. Tak lain dan tak bukan, jawapannya ialah tentang akidah kita, tentang kepegangan kita terhadap ketuhanan. Hak tu jadi mereka nak rebut sekarang ni. Hak lain mereka tak mau lah, kerana dah mereka dapat dah. Kita yang ada sekarang ialah akidah kita sajalah. Hari ni dia tak dapat orang tua-tua geng-geng kita ni kan, yang geng duk mengaji malam-malam. Dia dapat geng-geng muda yang bersifat liberal, yang menyamaratakan agama, yang mengatakan agama ini semua sama. Dia cari geng tu pula. Dia tak dapat kat kita. Dia kata masjid tak boleh nak masuk. Dia kata susah nak bagi maklumat ni. Dia cari pula. Dia buat melalui rancangan TV, rancangan filem, drama dan sebagainya, yang tahu menjadi minat orang, dan akhirnya di situlah mempengaruhi pemikiran. Dia tengok buat filem asal jahat, kan? Apa tu? Asal baik mesti orang Islam. Asal jahat asal orang Islam. Kan? Dia buat drama-drama cerita orang putih, tuan-tuan tengoklah. Kalau saya tengok dulu tuan-tuan, Amerika dulu musuh dia Jerman dia dalam filem combat. Kan? Mari era perang dingin, musuh dia Rusia. Semua salah Rusia. Tuan perasan tak? Amerika punya dakwah dia, pusat Dajjal di situ kan. Dulu Jerman je. 80 orang Jerman lawan dengan 3 orang je. Vic Morrow, apa lagi? Rick Johnson, Kirby. 3 orang je. Kalah Jerman 80 orang tu kan. Dulu masa musim-musim dakwah perang dunia pertama dulu. Lepas tu dia marah dekat Rusia, perang dingin. Musuh dia Rusia je dengan Cuba, Fidel Castro. Lah ni musuh dia orang Islam pula. Dalam filem-filem semua dia buat orang Islam dah jahat. Penjenayah sana, penjenayah sini. Apa tujuan dia? Dia nak larikan kita daripada akidah beriman kepada Allah itu. Dia nak hadirkan kepada kita bahawa Islam tak semestinya baik, dia kata. Jahat, bunuh orang, bunuh sana sini. Jadi sebab tu dia kata di sini, cukuplah hanya sekadar kita beriman bahawa Allah Ta'ala Maha berkuasa untuk melakukan apa yang selayaknya. Kerana apa tuan-tuan? Hari ini ada golongan yang mempertikaikan kewujudan seksa neraka. Ada tuan-tuan. Tuan-tuan bacalah. Tuan-tuan jumpalah kelompok ni. Dia menafikan. Dia bagi hujah akal. Dia kata macam mana nak balas manusia dalam kubur, timbang pun belum lagi, dia kata. Kan? Macam mana nak balas manusia dalam kubur? Dia masuk dalam kubur tu untuk rehat dia, sementara dia nak bangkit. Kalau dah dikubur dia bagi balasan, sedangkan timbangan dibuat di waktu mahsyar. So Allah menilai dari sudut apa manusia itu untuk diazab ataupun diberi nikmat. Ini soalan ni tuan-tuan, kalau tanya kat kita pun tak ada jawab. Dia pergi cakap dengan geng-geng muda, budak-budak uni ke, budak-budak mana yang pemikiran mereka masih aktif lagi. Dia pun kata ya juga, betul juga. Logik memang betul, kan? Sebab tu agama ni jangan semua pakai logik. Bila semua pakai logik, habislah. Jadilah Mu'tazilah bila akal bertentangan dengan wahyu, maka pakai akal. Jadi tak boleh guna semua untuk menterjemahkan agama kita ini. Pakai sikit-sikit je, ambil sebahagian-sebahagian saja. Bab akidah, Allah Ta'ala dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tegas dalam mempertahankan keesaan Allah. Tapi bab muamalah, bab masyarakat, bab bersosialisasi, okey, Nabi tak ada masalah. Boleh mengalah, boleh bertolak ansur dengan orang-orang bukan Islam ini. Itu kita kena ingat. Tapi hari ini sampai peringkat akidah pun kita nak bertolak ansur. Akhirnya hilanglah keimanan kita kepada Allah. Kita rasa sama aja mana-mana agama ini. Dalam surah Al-Ghasyiyah ayat yang kelima, Allah berfirman, tusqa min ainin aniyah
Mereka diberi minum daripada mata air yang menggelegak panasnya. Kan? Al-Hasan menyebut, jika orang Arab mengungkapkan sesuatu yang panas, biasanya disebut panas sungguh. Kan? Orang Arab bila kata panas tu, panas sungguh lah, sebab mereka duduk tengah panas. Setakat sikit-sikit mereka tak sungguh pun. Tak macam kita, panas sikit pun kita kata panas. Sebab kita biasa sejuk. Orang Arab ni duduk tengah panas, kalau setakat sikit-sikit tu dia tak sebut. Bila panas sungguh-sungguh, barulah dia sebut. Saya teringat orang Felda, kan? Pergi Felda Pahang kan? Jauh ke rumah dia? Alah, tak jauh, lebih kan sekejap sampai lah. Rupa-rupanya dia 20 km, 30 km tak jauh. Kan? Sebab dia biasa duduk Felda, pergerakan dia jauh. Kita ikut dia belakang. Lah, kata tadi sat dah, sat lagi sampai lah. Rupa-rupanya 20-30 km. Rupanya dia biasa lah. Dia dah biasa dah. Kalau sekat 20-30 meter tu bagi dia biasa lah. Jadi bila kita tanya, kedai jauh tak? Tak jauh lah, depan tu je. Pi keluar tu dia dekat 15 km kedai dia. Bagi dia tak jauh. Kan? Kita jauh. Tapi bila kita bawa dia berjalan, bila dia kata, "Hoi, jauhnya." Itu maknanya jauh sungguh lah tu. Macam orang Arab. Kalau dia kata panas tu, panas sungguh lah tu. Sebab dia duduk dalam negara panas. Baik, telah sampai puncak kepanasan hingga tidak ada lagi yang lebih panas. Kan? Lalu mereka akan mengatakan an-nahur, iaitu panas sungguh. Allah Ta'ala nyalakan neraka Jahannam menjadi sumber air yang menggelegak sejak dari mula penciptaannya. Ini kalau kita kata neraka dah wujud dah pada hari ini. Lalu sejak mula penciptaan neraka itu, air tu dah menggelegak dah. Tuan-tuan bayangkan tengok, duk menggelegak sampai daripada mula penciptaannya. Pada waktu air yang menggelegak itu diberi minum kepada ahli neraka, ia sudah mencapai kemuncak kepanasannya. Air itu dipanas setiap hari. Kalau kita berpegang kepada neraka dah diciptakan, dipegang setiap hari, dipanaskan setiap hari. Bila sampai kita masuk ke dalam sana, itu adalah puncak kepanasannya. Macam kita pergi kat kedai order teh tarik, kan? Order teh tarik, toke kata nanti dulu, tak panas lagi, baru duduk suam-suam. Kita pun sembang dulu kan, sampai-sampai tu jelin dekat tong dah. Tengok-tengok pergi jenguk, menggelegak dah. Boleh dah, dia kata. Itu puncak dia punya kepanasan tu. Lalu dia pun buat teh tarik, kita minum. Kena dengan air panas. Kan? Sedap tu, kena pula roti canai pula sekeping kan. Puncak kepanasan tu. Kan? Puncak kepanasan tu. Kalau tak panas, toke kata nanti dulu, tak panas lagi. Kan? Begitulah dengan neraka. Dia menggelegak sampai peringkat kita masuk. Nak masuk bila? Wallahu ta'ala alam. Sekiranya kita berpegang kepada neraka sudah diciptakan. Baik. Disebut juga saat diberikan minuman yang panas menggelegak itu, dihulurkan juga besi-besi pengait masuk ke dalam tengkuk. Tuan-tuan, kalau kita kata besi masuk dalam tengkuk, kita jangan lupa dalam kitab ni juga telah ajar kepada kita bahawa ahli neraka dibesarkan tubuh badan mereka sehingga bau ke bau sejauh timur dan barat, gigi sebesar bukit Uhud. Ini dalam kitab juga kita dah bincang dah perjumpaan kita yang lepas. Jadi kalau sakat dia masukkan besi ke dalam tengkuk tu, biasalah, sebab kita dah fizikal kita dah besar. Apa tujuan ahli neraka dibesarkan, tuan-tuan? Untuk memberi rasa azab yang teramat sangat. Kan? Untuk memberi rasa kepada penghuni neraka itu azab yang teramat sangat. Sebab tu dalam azab tu tengok, walahum azabun alim. Kadang-kadang kita jumpa ayat Quran, walahum azabun harik. Walahum wasaat masira. Allah sebut tentang neraka ini, azab yang tersamat pedih, azab yang tersangat kepanasannya. Apa tu tempat seburuk-buruk tempat kembali. Allah sifatkan neraka itu. Jadi neraka ini dibesarkan kita punya fizikal untuk memberi perasaan sakit yang berkali-kali ganda. Besar sungguh. Gigi kita nanti sebesar bukit Uhud. Tuan-tuan pergilah bukit Uhud kan, tengok besar mana. Ni bau ke bau ini, masyriq wal maghrib, timur ke barat.
perjalanan dia. Maknanya sengsara sungguhlah, kan? Sengsara sungguhlah. Yang paling rasa, bagi saya lah, ini cara peribadi kan, yang rasa betul-betul galat ni kalau masuk neraka ni, sebab kesakitan dia tak ada kesudahan. Hak tu yang risau tu. Kalau saya sebut, kalau dunia ni kok mana sedih ke, marah ke, dia berakhir. Tapi duk masuk sana tak ada kesudahan, hak tu yang menjadi masalah. Dia deraan neraka ni bukan sekadar deraan fizikal, kesakitan kerana bakar dan sebagainya, tapi yang paling dahsyat ialah deraan mental kita. Mental kita juga didera, dikurung. Dia kemudian sesekali ditunjukkan nikmat orang syurga, dibuka hijab dinding neraka tu, dibuka dinding neraka, jadi orang neraka tengok orang syurga. Tu yang tekanan mental tu. Nak keluar tak boleh, kan dalam kitab juga kata bila keluar panjat pagar, malaikat kepung, tarik balik masuk dalam neraka. Siapa dia bunyi? Itu yang masalah tu kan, deraan fizikal dan deraan mental yang dibuat oleh Allah kepada penghuni neraka. Bayangkan diberi minuman yang sangat panas berserta dengan pengait besi. Pengait besi itu masuk ke dalam tubuh sehingga mencari-carikan pula daging-daging manusia durjana. Demikianlah keadaan ahli neraka waktu diberi minum di dalam neraka. Tidak terlintas di fikiran kita adanya azab siksaan yang begitu rupa. Tidak terlintas yang begitu rupa. Ya Allah, ya Allah ini menunjukkan bahawa Allah Ta'ala lah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Baik itu tuan-tuan, kita tengok kan, bila kita buat amal ibadat ataupun dalam Al-Quran, Allah selalu menggunakan perkataan asa, ulaika, la'alla. Hanya apa maksud dia? Mudah-mudahan, untung-untung, mungkin-mungkin. Sebab apa? Ibadah kita belum tentu penentu kita untuk masuk ke syurga. Sebab apa? Amal ibadat kita tak mampu untuk menyaingi nikmat dan rahmat Allah bagi kepada kita. Jadi ibadat kita ni sikit sangatlah. Cuma kita beruntung apabila kita dipilih oleh Allah untuk menjadi hambanya yang taat. Taat ini maksudnya setiap kali dia panggil kita tak pernah miss. Tapi dari segi sudut kualiti sembahyang kita, ibadat kita, kalau ambil kira tak tahulah, kalau peratus tinggal 10 aku per 100, silat-silat tinggal 5 per 100. Nak dapat 100 per 100 tu, Allah, payahlah. Sek-sek macam kita ni, geng-geng macam kita ni, payahlah nak dapat kan 100 per 100. Tetapi Allah kata tak apa, aku panggil hang datang, aku panggil hang datang, hang taat. Sebab itu tuan-tuan, dia menolak sama sekali pandangan setengah-setengah pegangan mengatakan bahawa selagi tak kenal Tuhan jangan duk solat. Kan? Pegangan juga yang mengatakan apabila sampai peringkat-peringkat tertentu, makam-makam dia yang tertentu, tak payah solat dah. Ni ada kadang-kadang satu kepercayaan, saya pun tak tahulah daripada mana. Banyak orang bertanya. Dia kata kita ni bila sampai satu makam, geng-geng sufi lah, dia kata bila sampai satu makam, maka jika dia dapati di masjid ni tak kosong, dia boleh uzlah, tak payah mari ke masjid. Kalau mari masjid menyebabkan sembahyang dia tak kosong, jadi dia boleh sembahyang kat rumah. Dihilangkan tanggungjawab dia untuk menghadirkan diri ke masjid. Pakat jemaah tanya kat saya kata lah, betul ke dia punya pandangan macam tu? Dia kata tok guru, dia kata cuba minta tok guru dia rujuk, adakah Rasulullah pernah tak mari masjid selepas Rasulullah dilantik menjadi Rasul? Sebelum lantik Rasulullah duduk di Gua Hira, itu sebelum jadi Rasul. Agama Islam pun tak turun lagi. Tapi selepas menjadi Rasul, adakah dalam sejarah Nabi tak datang ke masjid? Dalam riwayat yang saya jumpa, Nabi datang lambat sekali. Nabi jadi makmum. Saya tengok siapa yang jadi imam waktu tu. Saya ingat sahabat yang Nabi jadi imam. Tapi Nabi datang juga ke masjid. Tapi kita bila sampai satu peringkat tak payah main masjid, dia kata. Kalau macam tu tuan-tuan, cuba kita semua buat kata macam tu. Tak dapatlah masjid, tak kosong sembahyang kat masjid, aku main kat rumah. 20 orang kata macam tu. Alasan tak kosong. Tinggal Tok Bilal kata, Allah, aku bertugas pula dah. Kan? Kalau tidak aku pun kata tak kosong juga. Masalah kalau macam tu punya style. Ini pandangan ni ada.
Pandangan macam ni ada dalam masyarakat kita. Sebab yang bertanya pun dalam kawasan sekitar kita aja. Dia kata, betul ke Ustaz? Tak payah main masjid kalau masjid ni tak khusyuk. Saya kata tak mau kata betul tak betul. Cuma rujuk dalam sirah, adakah Nabi pernah tak datang ke masjid? Hatta dalam keadaan macam mana sekalipun Nabi mendatangi masjid. Dia jawab pula, itu Nabi Ustaz. Habis itu nak ikut apa? Kalau Nabi yang tak mau ikut, nak ikut apa? Nak ikut tu guru hang. Tu guru hang ikut siapa? Kan? Jadi itulah di antara saya kata tadi sebahagian masalah dalam masyarakat kita. Sebab itu dia kata di sini, tidak terlintas di fikiran adanya azab siksaan Allah yang sebegitu rupa. Orang kafir dicampakkan ke dalam neraka kerana tengok tuan-tuan, orang kafir dicampakkan ke dalam neraka kerana memang sudah jelas nyata mereka tidak beriman kepada Allah. Itu set satu lagi. Kita bila dengar hak ni, kita rasa na'udzubillah min zalik. Jangan jadi kafir. Kafir i'tiqad, kafir yang tidak menyembah Allah. Na'udzubillah. Hak ni khalidina fiha. Orang jenis ni di dalam neraka kekal selama-lamanya. Apa kata kalau mereka jumpa Allah, mereka klaim, kami atas dunia pun buat baik juga, takkan langsung tak dapat merasa syurga. Kan? Ini sebahagian daripada pandangan yang sebut ni tuan-tuan, ada dalam masyarakat kita. Anak-anak muda kita pernah menyuarakan pandangan, dia kata, orang kafir yang buat baik, apa jadi pada mereka? Atas dunia orang kafir itu buat baik. Dialah yang tubuhkan bulan sabit merah contohnya. Dialah yang tubuhkan Pandu Puteri. Apa tu? Benda-benda yang baik lah. Buat NGO itu, pergi ke sana buat program dengan anak yatim, bagi makan apa semua kan. Apa mana balasan mereka kebaikan mereka tu? Takkan Allah ini tak bagi balasan baik langsung kepada mereka tu? Allah ni zalim lah kalau macam tu. Tuan-tuan, ini ada. Pandangan ini ada dalam masyarakat kita. Inilah yang dipanggil liberalism ataupun pluralism. Pandangan dalam kitab fiqh tayyarrah disebutkan tentang pandangan-pandangan macam ni. Kita tak apalah, kita berpegang orang kafir dimasukkan ke dalam neraka, itu pandangan kita. Tapi orang kafir pun boleh klaim, aku punya kebaikan langsung tak diterima kan. Sedangkan kita tahu Tuhan itu maha adil. Tuhan itu maha adil. Tuhan itu dia tidak menzalimi hambanya. Kita kena cari satu hujah untuk kita menjawab sekiranya pertanyaan-pertanyaan ini sampai kepada kita oleh anak-anak cucu kita yang hidup pada zaman sains dan teknologi ini. Kita kena standby. Kita tak ada, tu saya kata tadi, dia tak mampu cari kita, dia pergi cari orang lain yang dia mampu. Kafir i'tiqad tadi confirm dalam neraka. Ini pandangan kita Islam, dan kita kena confirm, pegang pandangan ini sesungguhnya. Jangan kita duk berubah bila pandangan macam disebutkan. Okey, cuma soalan yang saya nak bahaskan adalah, adakah semua orang kafir masuk ke dalam neraka? Ini pandangan yang dibahaskan. Maka dia kata bukan semua orang kafir masuk neraka. Orang kafir yang tidak mendapat maklumat Islam yang sebenar, walaupun dia dapat maklumat Islam tapi tak betul, dia tak dapat maklumat Islam yang sebenar, itu dianggap sebagai ahli fitrah. Saya tak tahulah zaman sekarang ada tak ada lagi orang yang jenis macam tu. Tapi kalau zaman-zaman duduk lautan, zaman tak ada teknologi, itu kemungkinan besar ada mereka yang tak sampai cahaya agama kat mereka, tak sampai seruan Islam kat mereka, menyebabkan mereka pun tak tahu. Hidup mereka dalam keadaan tak tahu bahawa ada agama yang terbaik, tak sampai. Mungkin salah kat kita kan, kita tak sampai kat dia pula tak peduli. Sebab tu saya ingat Abdullah Khairi sebutkan tuan-tuan, dalam ceramah dia, saya dengar lah, dia kata kawan dia ke anak murid dia kan, kawan dia duk jiran dia, sampai dia kata tak apa, kenapa tak cerita kat dia bila kawan tu masuk Islam, kawan tu jumpa balik dia kata kenapa tak ajar agama Islam kat dia dulu. Kan ada dalam ceramah dia saya dengar. Kita macam itulah kadang-kadang. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, kafir i'tiqad memang confirm. Cuma yang kita risau ialah kafir amali. Ini di kalangan orang Islam. Kafir amali ini i'tiqad masih Islam, cuma dia kufur dari sudut amalan. Islam tapi tak solat,
Islam tapi tak puasa, Islam tapi mengatakan agama itu sama, Islam tapi dia kata tak apa, buat apa pun tak apa, yang penting niat kita baik. Hak tu yang kita bahaya. Sebab payah kita nak memberi penerangan kepada mereka ini, kerana mereka ini kategori orang Islam. Kita tengok Nabi SAW, tuan-tuan, bila dia duduk di Mekah, senang kerja dia sebab dia berhadapan dengan orang musyrik Mekah. Tengok pun Nabi kata ini musyrik, senang Nabi nak cakap. Tapi bila Nabi pergi Madinah, Nabi agak berat dan susah hati dia, kerana Nabi berhadapan dengan Yahudi, Nasrani, munafik. Yahudi geng terpelajar kerana ada kitab, Nasrani geng terpelajar kerana ada kitab, munafik geng Islam, duk sekali geng dalam Islam. Hak ni lagi susah. Sagi kita cakap lebih-lebih, kita cakap sikit, dia kata hantar apa, aku mengaji lebih pada hang lagi. Kita pun Allah. Hak jenis ni apa ya? Nabi menghadapi, Nabi rasa dia pergi Madinah tu, nampak dah okeylah, settle lah. Rupa-rupanya perjuangan di Madinah lagi dahsyat, kerana dia menghadapi geng-geng kayangan semua. Geng-geng ilmu pengetahuan. Yahudi biasalah daripada kitab, maklumat tentang agama daripada dapat. Nasrani ada pun kitab juga. Lepas tu munafik yang kita tahu dok semayang belakang Nabi. Jadi apa tu, lebih susah Nabi punya perjuangan dia. Tapi Nabi carry on juga sehingga berjaya jugalah menghalau Yahudi daripada kota Madinah. Saya sambung sikit kita tuan. Namun bagi orang yang beriman tetapi melakukan dosa, tengok, namun bagi orang yang beriman, ni kafir amali tadi, kufur amali. Namun bagi orang yang beriman tapi melakukan dosa, juga akan dihumban ke tempat yang sama. Ni yang kita risau. Hak orang kafir tadi kita dengar selamat dah, oh aku Islam selamat kan, rasa pegang dada lega, aku tak pi kafir, tak pi ke neraka. Baca-baca ya Allah, orang beriman melakukan dosa juga dihumbankan tempat yang sama. Melakukan maksiat, minum arak, makan rasuah, memberi rasuah, makan benda-benda yang diharamkan oleh Allah, dan perbuatan-perbuatan haram yang lain. Pesan Rasulullah, jangan biarkan makanan dan minuman daripada sumber yang haram masuk ke dalam tubuh badan kita. Ma min lahmin nabati minal haram fannaru aula bih. Barang siapa daging tumbuh daripada benda yang haram, nerakalah tempat dia. Daging yang tumbuh hasil bersumber yang haram, maka nerakalah tempat yang paling sesuai untuknya. Bukan sahaja diri sendiri, malah keluarga, isteri dan anak-anak. Tidak ada orang tua yang tergamak membiarkan anak-anaknya dicampak ke dalam neraka, maka jagalah makan dan minum mereka. Maknanya tugasan si suami, pastikan rezeki yang dibawa balik itu halal. Cuma saya nak memperluaskan sikit pemikiran kita, pakai balik-balik fikirlah sebab masa tak ada arah saya nak jelas pun. Adakah isteri kita berdosa kalau kita bawa balik makanan yang haram ataupun rezeki yang halal, duit ringgit yang haram itu kita bagi dekat dia, nah ini nafkah. Ini nafkah bulan ni 18,000. Pasal apa? Menang judi dia kata. Ataupun dia tak cerita senyap je. Kan? Dia bagi kat dia. Adakah isteri kita turut berdosa, anak-anak kita turut berdosa apabila si suami bawa balik daripada sumber yang haram? Itu soalan itu kita pakai fikir-fikir, balik rumah pakat-pakat jawab masing-masing lah. Kan? InsyaAllah saya nak terang pun masalah tak ada. Kita akan tengok ghassaq yang kedua. Ghassaq iaitu minuman minuman yang kedua daripada penghuni neraka. Yang pertama hamim, yang kedua ghassaq. InsyaAllah kita akan tengok pada perjumpaan yang kedua kita pada minggu kedua nanti. Jadi sangat itulah untuk hari ini, untuk malam ini. Mudah-mudahan memberi sedikit sebanyak maklumat pengetahuan kepada kita, dan boleh bersedialah sebaik mungkin untuk mengelakkan kita masuk ke dalam api neraka. Wal'iyadzubillah min zalik. Minta maaf atas barang kekurangan dan kesilapan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل وارزقنا فهم النبيين زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مأسوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله Rabbil alamin. Kita tutup dengan tasbih kifarah dan suratul asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.